Impak pandemik COVID-19 ternyata bukan sahaja memberi kesan kepada aspek kesihatan dan ekonomi, malah turut memberi kesan kepada psikologi atau kesihatan mental seseorang individu. Saya rasa masih boleh dikawal secara rasional. Saya akan tenang, cuba untuk bertenang. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton setia Wanita Hari Ini. Apa khabar anda di rumah? Terima kasih kerana terus menyokong kami di Wanita Hari Ini. Kami pasti janjikan segala perkongsian yang memberi manfaat untuk kita semua. InsyaAllah hari ini saya dan juga sahabat saya Uyaina akan bersama dengan anda. Wah, cukup bersemangat ya Fatin. Semangat hari ini. Luar biasa. Baik, untuk tarikh 9 Februari 2022 hari ini hari Rabu. Okey, ada macam-macam yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Tapi Fatin macam mana? Sihat ya semua? Alhamdulillah. Keluarga semua sihat? Kembali bersemangat ya nak. Alhamdulillah. Dan ini sebenarnya kita nak kongsikan juga kan berkenaan dengan COVID-19 yang mana mungkin kita tak ada simptom kan seperti saya sebelum ini dan ini mungkin berlaku kepada rakan-rakan kita, masyarakat juga di luar sana. Jadi terus untuk jaga patuh SOP untuk kita semua kekal sihat kan? Betul. Sebab apa kalau kita lihat kes yang direkodkan sehingga semalam mencatatkan sebanyak 13,944 kes dan seperti mana yang kita dah sentiasa ingatkan kepada kita semua sebenarnya, dijangka kes akan terus melonjak naik sehingga Mac dikatakan 22,000 kes sehari dianggarkan akan berlaku di negara kita. Dan macam juga yang Fatin katakan tadi, kalau kita rasa ada sedikit tidak selesa pada badan, batuk-batuk, sesama, demam dan sebagainya, segeralah melakukan ujian kendiri. Betul. Ataupun terus sahaja pergi ke klinik dan sebagainya untuk membuat check up dan kita sama-samalah jaga diri kita sebab sekarang ni keadaan sangat-sangat tidak menentu. Betul, dan apa yang boleh kita lakukan, inisiatif kita ataupun ikhtiar kita kan untuk kita daftarkan anak-anak kita vaksinasi ataupun kita lakukan macam yang anda cakap ujian kit setiap hari kalau boleh sebab kit tu dah murah kan sekarang ni dah mampu. 9% ya sekarang. Betul. Jadi kita lakukan setiap hari, mungkin itu dapat membantu kita untuk tidak jangkit COVID-19. Betul, dan sungguh pun begitu dikabarkan pemeriksaan suhu badan dimansuh bermula Jumaat ini, bermakna tinggal lagi 2 hari sahaja lagi sebelum kita tak perlu nak scan lagi di mana-mana premis yang kita masuk. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan Kementerian Kesihatan KKM. Saya kira walaupun sebenarnya ada banyak kelonggaran yang semakin hari kita sebenarnya semakin perlu hidup dengan keadaan sekarang ini, tetapi walaupun tak perlu lagi nak scan suhu, MySejahtera masih lagi perlu di-scan di mana sahaja kita berada. Betul. Jangan lupa kemas kini juga kan setiap hari MySejahtera kita itu. Baik ya nak kita tinggalkan dahulu berkenaan COVID-19 ni, kita harap manfaat bersama dan ini sebenarnya pasti ramai yang tak sabar kan dengan tetamu kita hari ini. Semalam sebenarnya adalah episod terakhir untuk drama di Slot Samarinda, itu Kau Cipta Kasih, lakonan saya sendiri, Nazim Othman dan sebagainya, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton. Malam ini bermulalah drama baharu di Slot Samarinda, iaitu Suamiku Lelaki Pendosa. Dan Takutlah hari ini tajuk dia. betul, tajuk dia pun dah menggerunkan, tapi kita nak tahu lebih dalam lagi berkenaan dengan drama ini. Kita nak memperkenalkan tetamu istimewa kita di studio. Hari ini kita bersama dengan di sana Dato' Erwin Aziz sebagai apa kejap lagi kita kongsikan, dan juga Sofia Al-Barakbah. Difahamkan Sofia sebagai Cahaya dan Dato' sebagai Din. Din Ilyas. Okey. So kalau kita tengok memang nama pun memang nama dalam novel lah kan. Adakah ianya berdasarkan novel yang diadaptasi ataupun bagaimana? Yes, adaptation daripada novel Imamku Lelaki Pendosa. So kita ubah title dia as you can see. It's a very popular novel. Saya rasa alhamdulillah because saya sendiri very excited sebab
dah lama saya tak buat drama TV3. So it's been a long time. Welcome back. So saya rasa macam, hai, susah nak dapat slot Samarinda. Asyik busy. So I really hope this will go well for me and as well as Sophie sebab dia punya, kata dia nervous. Her first leading role. And then kena tengoklah sebab saya janjikan drama-drama yang korang pernah tengok saya berlakon kat TV3 yang dahulu dan sekarang, this is something luar dari biasa. Janji? Yes. Janji betul Yes. Saya pun memberanikan diri untuk bawa watak ni. Sebenarnya saya takut, saya tak nak. Tapi I committed. Okey, baik. Datuk sendiri dah cakap yang membuatkan kita semua ni tertanya-tanya. Kenapa Datuk cakap macam tu? Kenapa Datuk kata watak ni watak yang berbeza? Mungkin Sofia boleh ceritakan sedikit apa sebenarnya intipati cerita suamiku lelaki pendosa ni. Tapi jangan cerita full tau. Oh, okey. How to put in words? Susah sangat sebab kita tak boleh reveal. So we can talk about Ceritalah sedikit mungkin dari segi watak cahaya ni bagaimana orangnya. Okey, dari segi watak cahaya ni dia seorang yang dia lemah lembut, penyayang. Dia dibesarkan dalam keluarga yang penyayang. Dia manja dengan kakak dengan ayah dia, tapi dia ada rahsia. Okey, cukup setakat tu. Cahaya tu ada rahsia. Dia ada rahsia. Yes. Rahsia tu nak tahu juga. Tapi kita rasa hari ini kan pada 9 dia akan dimula tayangkan dan mungkin juga Sophie sendiri kan, apa antara cabaran? Kalau macam Datuk cakap tadi, Sophie ada sedikit-sedikit gementar dan sebagainya. Apa sebenarnya cabaran? Susah ke nak membawa watak cahaya ni? Ya, sebenarnya susah. Ni first time Sophia bawa watak yang berat macam ni. And first time dapat lead untuk drama. Tahniah. Kami ucapkan. Thank you. Dengan bila siapa tak nervous nak berlakon dengan Datuk Aaron Aziz kan? Sebagai pelakon yang baru. And then banyak juga cabaran sebab kita ni antara drama yang paling lama disebabkan PKP. Kita start shoot end of February 2021. Kita habis around Oktober 2021. Ini kira antara drama-drama yang melalui penggambaran yang tergendala lah. Sebab ramai sebenarnya. Jana semalam pun dia cakap benda yang sama juga. Tapi Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan juga. Kenapa Datuk bersetuju untuk menerima lelakiku suami pendosa ni? Okey, saya pun dah buat perjanjian pada diri saya sendiri dengan my family. Sebenarnya saya tanya opinion anak-anak saya yang dah besar tu. So dia kata, Dad, you need to do something different. So sebab itulah bila saya dapat watak ni, saya di-offerkan ni di antara saya punya no-do list. Sebelum ni tak boleh. Kan? Tapi bila saya diberi cabaran, bila Kak Tun di Global Station, Adam kena cuba ni. Saya menggagalkan diri saya sendiri sebab dia susah nak explain. Dia memang mentally challenging, physically challenging. Saya harus bercinta dengan pelbagai benda. Benda ya? Saya kena bercinta dengan isteri, saya kena bercinta dengan so cerita ni pun juga menceritakan kekuatan seorang wanita sebagai seorang isteri. Dia nak jaga taat kepada suami, dia nak kena jaga masalah aib suami dia. Macam mana dia she did so well lah. I have to give her. Itu memang betul. Nampak sebenarnya chemistry anda berdua walaupun kita dalam sesi interview yang biasa saja. Tetapi kalau Sofia boleh kongsikan juga, adakah cerita ini sebenarnya dekat dengan hati masyarakat? Adakah ianya sebenarnya isu semasa yang sedang berlaku dalam masyarakat kita ataupun bagaimana? Saya rasa isu ni memang sentiasa dah ada dalam masyarakat kita. Cuma ia agak macam tabu punya topik. Tu je yang Sophie cakap lah. Apa yang tabu tu? Kena tengok. Baik, dan kalau boleh juga lah kita kongsikan dengan penonton antara harapan Datuk dan juga Sofia menerusi drama ni. Go first. Obviously saya harap semua orang akan enjoy drama ni sebab drama ni lain daripada drama-drama yang biasa. And it's very interesting. Cerita dia best sangat. Sebab apa Yana? Kita yang mendengar perkongsian sekejap ni pun kita dah jadi berdebar-debar. Mungkin figurat Datuk Aaron Aziz sendiri kan akan ada salah satu orang kata kejutan yang luar biasa yang kita tak jangka. Tapi tak apa, kita tunggu malam ni. Jam berapa tu Datuk kalau boleh dikongsikan? 10 malam Isnin sampai Khamis. Dan terakhir Datuk, mungkin ada fans Datuk yang selama ni menunggu-nunggu. Lama, kan? Ternanti-nanti kemunculan seorang Datuk Aaron Aziz. Mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan? Silakan Datuk. Ya, saya
saya terima kasih kepada semua baca dari komen kan, semua menantikan kemunculan saya di Kaca TV. Apa yang saya nak on behalf of the production crew and everything, terimalah cerita ni dengan hati terbuka. Cerita ni kita tidak nak membiaskan dengan golongan-golongan yang lain. Kita tidak menjatuhkan hukum kepada orang-orang macam mana pun. It's just a story yang kita boleh ikut dan juga enjoy at the same time, dan memang sangat menjiwai kita punya kalbu macam gitu. You know, because this is lebih daripada soal hati cinta tau. This soal nafsu pun ada. Macam itu. Okey, hashtag, official hashtag yang akan digunakan kepada mereka yang menonton malam, tahu ada yang tweet ke kan? Apa official hashtagnya? Suamiku lelaki pendosa. Suamiku lelaki pendosa. Ada tim apa tu, Din ke? Belum lagi. Cahaya ke? Belum lagi ya. Mungkin akan ada. Mungkin malam ini. Betul. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dato' Aaron Aziz dan juga Sofia Al-Barakbah, pendukung utama untuk drama Suamiku Lelaki Pendosa yang bakal ditayangkan bermula pada malam ini, Isnin hingga Khamis jam 10 malam di slot Samarinda TV3. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. All the best. Selamat berjaya hari ini. Okey, kita tak sabar nak saksikan malam ini, Yana. Baik, kita nak teruskan dengan perkongsian kita hari ini, yang mana kalau kita lihat di Dada-Dada Akhbar kan banyak perkongsian yang kadang-kadang menakutkan kita juga. Betul, kalau baca pun rasa seram kan? Betul, melibatkan aktiviti ataupun tindakan di luar jangkaan. Betul. Dan mungkin ramai dalam kalangan kita yang terkejut juga oleh berita yang baru sahaja tular di laman sosial, yang mana remaja 15 tahun tikam anak ataupun bayi sendiri sebaik beranak. Berlaku di Kemaman di mana seorang bayi lelaki yang baru dilahirkan mati dalam keadaan ngeri dipercayai ditikam ibu kandungnya sendiri di daerah ini. Dalam kejadian pukul 10 pagi, mayat bayi lelaki itu ditemui dengan kesan tikaman pada bahagian dada kiri bersama ibunya yang berusia 15 tahun. Fatih, kalau kita kupas sedikit tentang isu ini kan, ibunya berusia 15 tahun, anaknya pula baru sahaja dilahirkan. Apa sebenarnya situasi yang membuatkan si ibu ini tadi sampai sanggup melakukan perkara sebegitu? Mungkin ada faktor-faktor lain yang kita tidak tahu. Tetapi Fatin, inilah juganya kaitan dengan topik yang akan kita bawakan pada hari ini, iaitu bila hilang pertimbangan. Kita nak kupas lebih dalam lagi antara faktor-faktor, dan mungkin ada antara peranan-peranan orang di sekeliling yang perlu dimainkan untuk kita elakkan sama ada hilang pertimbangan ataupun hilang kawalan dalam kehidupan kita ini yang secara tidak langsung memberi kesan kepada orang di sekeliling kita. Jadi kalau anda ada sebarang komen ataupun pengalaman anda sendiri, sila hantarkan kepada kami di Instagram kami dan juga di Facebook kami. InsyaAllah kita akan panjangkan kepada tetamu kita sebentar saja nanti. Dan sekejap lagi kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang dah tak sabar nak berkongsi dan mengupas lebih lanjut lagi tentang topik kita. Tapi sebelum tu Fatin, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana ya? Wanita Hari Ini. Hari Ini. Apa ni? Ya. Tia! Kau nak pergi mana? Pergi mana, Tia? Buka pintu! Buka! Kayak mancing naas lah, Tia. Itu antara sedutan drama
seandainya takdir yang ada kena-mengena dengan topik kita hari ini, bila hilang pertimbangan. Saya tengok tadi tu sedikit saja dia dah mendebar-debarkan kita kan bagaimana sebenarnya peran ataupun pengalaman sebenarnya dilalui oleh mangsa ataupun si pembuat. Ini yang kita nak kupaskan hari ini bersama tetamu kita hari ini. Betul, dan seorang sudah pun berada di studio. Elok kalau kami terus perkenalkan. Kita bersama dengan Caprice. Apa khabar Caprice? Alhamdulillah, very good, thank you. Okey, Isteri dah nak sihat Alhamdulillah, yeah, sehat. No, I had a bronchitis, but okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesembuhan. Baik, dan kita juga bersama dengan tetamu kita dalam talian iaitu Dr. Fatahiyah Yahya selaku pencarakan dan kaunseling dan psikologi UNIMAS jauh dari Sarawak ni. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar Fatin? Baik, ya, alhamdulillah. Khabar baik, alhamdulillah. Itu dia doktor. Doktor sihat ya doktor? Sehat. Alhamdulillah Uyaina. Congratulations. Terima kasih doktor, dah 2 bulan dah doktor. Alhamdulillah. Okey, baik. Saya kira kita dah nak mulakan perbincangan kita pada hari ini. Dan Caprice, sebelum kita bertanya soalan kepada Caprice tentang pernah ataupun tidak melalui dalam situasi yang mana berlakunya hilang pertimbangan, mungkin soalan pertama ini elok kalau kita ajukan kepada Dr. Fatahiyah terlebih dahulu. Doktor, orang kata kalau hilang pertimbangan ni kan biasanya bila kita dalam keadaan yang mana kita terlalu marah. Kita terlalu marah, kita tak dapat nak kawal emosi kita. Kita tak dapat nak kawal pemikiran dan juga tindakan kita. Maka terjadilah hilang pertimbangan. Mungkin sebagai permulaannya, doktor nak memberikan takrif yang lebih mendalam lagi tentang hilang pertimbangan ni, doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari ya. Uyaina, Fatin, Caprice, congratulations tu. Serta para penonton wanita hari ini, semoga kita semua berada dalam keadaan sihat dan gembira apa adanya insya-Allah. Terima kasih ya sudi jemput saya lagi. Terima kasih tajuk hari ini, tajuk hari ini sangat menyeramkan ya seperti yang Fatin sebut tadi. Betul doktor. Bila hilang pertimbangan. Okay, saya sentuh dulu tentang maksud hilang pertimbangan ni lah ya. Secara istilahnya pertimbangan atau kita sebut juga sebagai rasional membawa maksud fikiran atau renungan mengenai baik buruk sesuatu perkara yang dijadikan asas atau dasar dalam melakukan sesuatu tindakan atau mengambil sesuatu keputusan dalam kehidupan. Ya, jadi bila kita sebut hilang pertimbangan ni, ia menggambarkan satu situasi di mana seseorang individu itu berada dalam keadaan luar kawalan atau luar kebiasaan, seolahnya tidak menggunakan fikiran dalam mengurus tindakan yang dilakukan. Dan tindakan luar kawal ataupun hilang pertimbangan ataupun tak rasional ni mendorong individu terlibat bertindak di luar kotak fikiran yang waras hingga boleh mengancam keselamatan serta nyawa orang sekeliling termasuk dirinya sendiri. Ya, sebagai contoh tingkah laku mengamuk, maki hamun depan khalayak, mendera, mencedera atau mencabuli kehormatan orang lain termasuk darah daging sendiri. Ya, kes yang terkini yang kita tengah viral sekarang ni kan, melacurkan atau membunuh anak sendiri yang tak sampai akal individu normal macam kita ni untuk memikirkan perkara tersebut. Betul. Ya, bagaimana sejauh itu tindakan tergamak dilakukan oleh seorang ibu. Dan saya rasa sebab bila saya sebut perkataan ni. Okay. Baik, doktor. Baik, mungkin selepas ini kita boleh tanyakan antara faktor-faktor menyumbang apa antara beza juga hilang kawalan dan juga hilang pertimbangan, doktor. Tapi sebelum tu kita nak tanya juga kepada Caprice. Caprice, pernah tak pengalaman hilang pertimbangan sendiri? Tak pernah sangka tapi dia menjejaskan diri dan juga orang di sekeliling. Of course, I think the biggest one was my Caprice punya experience waktu di Cairo dengan Jordan. I think some crazy things happened. I was too emotional, and I sort of lost my control lah. And I was on IG Live, and I think it was quite viral lah, yang where I cried, and I was talking to I think Sharnaz at that time on IG Live, and I lost my focus, and I just cried. But I was just under a lot of stress. Mungkin itu yang Caprice boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi. Stres. Kita rasa keadaan diri kita yang tidak seperti biasa. Kita tak mampu nak mengawal kita punya tekanan dan juga pemikiran dan juga tindakan kita pada waktu itu. Correct. Dan mungkin Caprice boleh kongsikan dengan lebih detail lagi. Bagaimana Caprice sebenarnya mengharungi waktu itu. Dan selepas itu apa yang dilakukan oleh Caprice? Well, first of all, I think it was the situation waktu tu. I was in a really bad environment. First of all, kita bukan dikurung. Waktu tu lockdown, PKP, security. So I was stuck in a hotel room, small hotel room, for about dekat 3 minggu. Dalam keadaan kat Malaysia time tu ada banyak
things were happening with the government, lockdown, and I was just in a very bad environment. And that is the worst place you can be when you are just in a closed environment, tanpa contact dengan kawan. You know, at that time my wife and I were just through WhatsApp, tapi the time difference was different between Cairo dengan Malaysia. So, and then just being in a bad environment is the worst place you can be. Sebab bila you tak ada siapa-siapa yang you boleh kongsi your feelings, you don't have anyone to talk to. It's just you and your own demons. You know what I mean? You're talking to your own demons, and kalau you tak reti nak kawal that situation, it would just explode. And that's what happened to me at that time. But I didn't control my emotions, and then I explode publicly. So that was the worst case scenario. Tapi dalam jangka masa itu, 3 minggu tu kan, yang Caprice rasa dah tak betul lah ni tindakan. Tapi bagaimana sebenarnya mempositifkan diri itu untuk sebenarnya nak kembali balik ke jalan yang sepatutnya, orang kata lebih rasional lah. I think when selepas benda tu dah meletup dah, and then that's when my parents call me. Bila mak dah call tu, maksudnya dah paling dah critical lah. Betul. Jarang my mom get involved in whatever I do, right? So apabila mak dah start text panjang or try to call you, then you know that alamak, maybe I crossed the line. Tapi in that situation, anyone dalam keadaan stress atau ditekan, they don't know they're in that situation. Tak sedar pun. Kita tak sedar. Only after the aftermath, bila kita review balik kita punya video, and then I'm like, oh wow, you were really emotional. Like, it's because anxiety, depression deals with kita punya emosi. And when you're in a situation, I think 99%, you don't realize what you're doing. You don't realize you're crying. You don't realize that you're angry. Normally after, because you're alone, right? Kecuali ada orang kata sebelah you kata, Caprice, you kena tarik handbrake, you kena slow down. Betul. And there was no one in that hotel room that tells me, Caprice, pull the handbrake now. Walaupun teknologi boleh, tapi dia tidak sama support system di depan kita ataupun mungkin pasangan kita dan sebagainya. Betul. Dan ada 2 perkara yang saya tertarik dengan apa yang Caprice katakan tadi. Bad situation, keadaan sewaktu itu yang mana kita sedang berada, dan juga fighting with our own demon. Berlawan dengan diri sendiri itu sebenarnya lebih sukar kalau nak dibandingkan dengan musuh yang ada di depan mata. Baik, banyak lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita, tetapi sebelum tu, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu laporan yang telah disediakan oleh wartawan kami, Ain, berkenaan dengan topik kita. Silakan. Jom kita saksikan. Impak pandemik COVID-19 ternyata bukan sahaja memberi kesan kepada aspek kesihatan dan ekonomi, malah turut memberi kesan kepada psikologi atau kesihatan mental seseorang individu. Hidup dalam keadaan tertekan, ekoran dibelenggu masalah kewangan dan desakan untuk meneruskan kelangsungan hidup menyebabkan ramai yang hilang arah tuju. Sehingga Mac tahun lalu, sejumlah 336 kes bunuh diri akibat masalah mental telah dilaporkan kepada Polis Diraja Malaysia, dan statistik menunjukkan mereka yang berumur 15 hingga 30 tahun merupakan golongan yang tertinggi mengalami masalah mental. Keadaan ini dilihat semakin membimbangkan berikutan ramai yang hilang pertimbangan meneruskan hidup ekoran tekanan yang dialami akibat kehilangan pekerjaan, kehabisan wang simpanan, perceraian dan lain lagi, sehingga menyebabkan seseorang itu cenderung bertindak di luar kewarasan fikiran. Namun persoalannya, sejauh manakah masyarakat peka dengan isu ini? Dan bagaimana cara bagi mengelakkan seseorang individu itu berdepan masalah hilang pertimbangan? Takut juga bila kita sendiri berada dalam situasi yang kita tak tahu bagaimana kita nak mengendali situasi tersebut, sampai kan otak kita dah tak lagi berfikir. Betul. Kita buat sahaja apa yang terlintas di fikiran pada waktu dan ketika itu. Dan mungkin ini yang Dr. Fatahiyah boleh kongsikan juga sebenarnya, Doktor. Apa antara faktor yang mungkin boleh dijadikan faktor utama sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu hilang pertimbangan, hilang kawalan dan membuat sesuatu yang di luar jangkaan? Okey, kalau kita tengok dari sudut faktor ataupun punca hilang pertimbangan ni, dia bukan on the spot, dia bukan turun dari langit, dia mesti ada root cause.
Ya, kajian yang dilakukan menunjukkan antara punca utama hilangnya pertimbangan seseorang individu adalah gangguan kesihatan mental. Okey. Ya, ini bermula dengan kesempitan ataupun tekanan hidup yang berpanjangan yang mengganggu emosi. Jadi kalau kita sebut gangguan emosi dan kesihatan mental ni banyaklah ya. Dia mungkin berupa fear, sadness, anger, guilt. Kesunyian juga boleh berupa salah satu faktor yang boleh mengganggu emosi kita yang macam Capri sebut tadi kan. Jika kita kaitkan dengan situasi semasa sekarang ni iaitu sejak berlakunya serangan COVID yang saya sebut serangan lah kan, ramai dalam kalangan kita yang bergelut untuk kelangsungan kehidupan. Ramai yang hilang punca pendapatan. Jadi tekanan hidup yang sebegini juga boleh menyumbang kepada terjejasnya kesihatan mental seseorang individu. Ya, selain itu kan yang menariknya Uyaina Fatin, terdapat kajian yang dilakukan yang melaporkan bahawa jenis personaliti yang dimiliki oleh seseorang individu juga turut menjadi punca terjadinya tingkah laku ataupun situasi hilang pertimbangan ni. Ya, jadi secara keseluruhannya dapat saya simpulkan bahawa individu yang bertindak luar pertimbangan ni secara asasnya berhadapan dengan tekanan kehidupan dan ini membawa kepada kecelaruan minda dan emosi dan seterusnya menjadikan kesihatan mentalnya sedikit terganggu dan semakin bertambah terganggu. Jadi individu yang berada dalam situasi ini bila mana berhadapan dengan suatu keadaan lain yang mendatangkan tekanan ataupun trigger kepada tekanan asas tersebut, he couldn't take it anymore and he reactions towards the stress itself dan reaction due to the repressed unresolved conflict. Doktor, kadang-kadang juga ada senario yang mana keadaan itu didorong oleh tekanan perasaan, pernah dirogol dan sebagainya, telah menyebabkan fikiran tidak menjadi rasional. Adakah disebabkan hormon juga memainkan peranan? Macam apa yang tularkan ibu membunuh anak yang masih lagi kecil. Adakah ini disebabkan hormon juga, Doktor? Ya. Mungkin juga kita perlu faham juga kan apa yang berlaku dalam sistem fizikal kita bila mana seseorang itu berhadapan dengan situasi hilang pertimbangan ya. Dan sebenarnya perkara berkaitan dengan hormon ni medical doktor lebih dapat menjelaskan dengan lebih detail lah. Cuma secara generalnya dengan menggunakan bahasa orang awam dapat saya katakan bahawa bila mana seseorang itu berada dalam keadaan tertekan, maka akan terhasillah hormon tekanan iaitu kita sebut sebagai cortisol hormon yang akan merebak ke seluruh tubuh badan. Hormon cortisol ni yang keluar secara berlebihan akan mengambil alih hormon serotonin yang antara fungsi utamanya dalam bahasa mudah yang kita mudah faham adalah untuk menyeimbangkan mood seseorang individu. Jadi bila mana hormon kortisol yang keluar secara berlebihan ni mengambil alih hormon serotonin, ia menyebabkan hormon dalam otak menjadi tak seimbang. Jadi bila itu berlaku, fikiran rasional kita akan tertutup. Jadi ini membawa kepada tingkah laku yang kita sebut sebagai tingkah laku luar kawalan akibat daripada hilang pertimbangan. Okey, baik. Dan Doktor ada juga yang bertanya dengan kita berkenaan dengan adakah panas baran ini sebahagian daripada faktor yang menyebabkan seseorang itu hilang pertimbangan ataupun sebenarnya berbeza. Tetapi nak minta Doktor jawab sekejap sahaja lagi sebab kita nak tanya kepada Caprice. Caprice, dalam hidup kita ni kita ada macam-macam ujian, kita ada macam-macam cabaran. Berlakunya situasi yang kita sendiri hilang pertimbangan. Tetapi moment of realization tu yang apabila kita kembali tersedar yang kita dah terhilang kawalan, terhilang pertimbangan. Apa yang Caprice lakukan pada saat dan ketika tersedar itu? Well, at that very moment, the first thing I always say is Alhamdulillah, like I'm out of it. Tapi the doctor said punca dia, what is the punca? So I had a long talk with my mom for like hours after the whole drama, right? And kita sendiri ingat balik, Mom, ingat tak time Caprice umur 8? Every time ada masalah, I throw a tantrum. Tantrum where I bang the table, I bang the chair, dan mak sampai mengamuk. Saya, Mak ingat tak time umur 12? Time benda ni berlaku yang I was so angry, I punched the wall. I just remember all these moments in my life where I just lost myself. And then my psychiatrist told me, then I shared with my mom the story lah. My psychiatrist told me, Cap, talk to your mom, ask her time you were born. What was the environment like? So I just asked my mom, time Caprice lahir ni, how was the birth? And my mom said, Haris, you tahu tak, Mak hampir nak meninggal giving birth to you. Lepas tu deliver pukul, I think it was like 6 in the morning. She got out by 6 p.m. and she had to draw blood. Her family members dah start baca Yasin. It was a really tough birth lah. And I asked my mom, what were you feeling? Mak rasa apa waktu
nak deliver Caprice ni. Ada perasaan sedih, hopelessness, marah. And according to my psychiatrist, all that played a role, all the emotions play a role to transfer to this kid. Apparently, this is my psychiatrist punya, after 8 years seeing my psychiatrist, one of the conclusions was actually my anxiety punya punca started all the way since birth. Okay. So that's why there's that time where I feel hopeless, where I feel sad, depressed for no reason. But it goes back to one spark moment. Kadang-kadang orang kena rogol, baru dia macam have depression, right? That was a punca from the rogol, and from that there was a depression. But with my case, my emotional, my anxiety, my baran actually came all the way down, all the way since birth. Okay. You know, that was quite scary lah. But you know, now when kita dah tahu jalanan kita, it makes it easier for you to sort of kawal yourself more often. Saya pernah juga dengar Yana kan, yang mana kalau kita sedang mengandung, kita kenalah berfikiran positif. Correct. Sebab apa yang kita sedih ke, kita terbawa dalam masalah tu akan memberi kesan kepada kandungan kita juga. Emosi tu khususnya. Apa yang ibu itu rasa pada waktu dan ketika itu sepanjang tempoh pregnancy ataupun tempoh kehamilan itu juga sebenarnya memberi kesan kepada anak. Dan itu satu perkongsian yang menarik dan mungkin tak ramai lagi yang pernah mendengar perkongsian seperti itu. Terima kasih Caprice. Dan Fatin, seperti mana yang saya dah tanya kepada doktor tadi, dan ini juga yang disebut juga oleh Caprice, yang berkaitan dengan panas baran ni, doktor. Adakah panas baran ini juga memainkan peranan penting ataupun faktor yang menyebabkan seseorang itu hilang pertimbangan, ataupun sebenarnya ianya boleh dikawal sehingga kan kita tak perlu pun sampai ke tahap hilang pertimbangan, doktor? Oh yes, personality juga menyumbang. Contohnya you tertrigger kepada satu bentuk tekanan yang sangat hebat yang boleh mengakibatkan you hilang kawalan. Jadi dengan memiliki personality panas baran, dia seolah-olahnya dia menambah nilai terhadap tingkah laku hilang kawalan tersebut. Dan sebab ini telah dibuktikan, kajian ada menunjukkan bahawa memang personality memang menyumbang kepada tingkah laku luar kawalan. Wow, maknanya memang berkait rapat jugalah. Jadi kita semua kena muhasabah diri juga, refleksi kembali diri kita. Adakah kita ini tergolong dalam golongan orang yang panas baran ataupun tidak, sehingga membawa kita ke tahap hilang pertimbangan. Baik. Okey, kita dah dengar daripada Dr. Caprice sendiri kan. Apa kata kita nak dengar juga Yana, kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita saksikan. Tak baik tanya soalan macam ni kat saya. Okey, kalau hilang pertimbangan macam saya special case lah. Saya di bawah pengaruh ubat. So bila saya tahu, saya sedar dalam keadaan yang saya tidak berapa stable tu, saya amalkan untuk makan ubat lah yang disarankan oleh doktor. Saya rasa masih boleh dikawal secara rasional. Saya akan tenang, cuba untuk bertenang, cuba list outkan satu-satu apa benda yang patut saya pertimbangkan dahulu. Saya punya hilang pertimbangan selalunya mostly kerana kemarahan lah. Apabila ada orang ataupun individu yang akan mengacau atau mengganggu saya. Tapi saya adalah orang yang jarang marah. Tapi bila saya marah, sekali saya marah, saya terus pergi level tinggi. Sebab tu saya tak suka marah. Dan antara benda yang saya buat adalah bila saya rasa macam terlalu marah dengan seseorang, saya akan cakap dengan seseorang, keluarga saya ataupun kawan saya untuk kata, saya tengah marah ni, dan mereka adalah orang yang kena macam sabar diri, lakukan pernafasan, beristighfar. Ibu ni kita banyak memendam kan. Dan perempuan ni very good in multitasking. Dan lelaki kadang-kadang dia tak aware benda tu, dia ingat semuanya okey. Sebenarnya perempuan tak okey. Jadi kita kena let go perasaan tu. Jangan pendam. Bila pendam lama-lama, bila burst, tanpa kita sedar, kita buat benda-benda yang kita tak pernah rasa kita akan buat. Kalau kita gabungkan semua pendapat mereka itu kan, kalau kita pendam, lama-lama kita akan meletup. Kalau kita bukan seorang yang pemarah, kalau dah ditambah-tambah, satu hari akan meletup dan juga boleh membawa kepada hilang pertimbangan. Correct, but Jana made a good point tadi pasal ubat tu. Society has this perception, siapa-siapa ambil ubat ni, dia mesti gila. So that plays a role in stigma. That stigma prevents people, like everyone at the threshold. Sometimes you have to educate the public. Go get help. Go get help. Go get ubat. Go get ubat. Go get help. But because the stigma is ambil ubat ni you gila. Betul. That's why some people will
They don't get the treatment. Tak dapat treatment. Threshold, dia pergi bunuh orang pula. Dia pergi bunuh diri. So, we have to change the perception towards anxiety, depression. Dia macam demam juga. Kalau you demam, high fever, makan Panadol to lower down the temperature. Same thing with anxiety. Same concept. It is a sickness, it's real. But kita kena educate public balik. Kalau you ada masalah panas baran, atau you tengah depressed, atau you tengah down, jangan nak tunggu ambil ubat. Jangan, tak kisahlah orang cakap apa pasal ubat ni, tapi we have to change the perception because that ubat will help you. It's just like Panadol. Okey, baik. Mungkin Caprice juga boleh kongsi juga apa yang Caprice lakukan untuk membaik pulih kembali diri selepas berlakunya situasi hilang kawalan. Kalau tadi macam Jana, dia kata dia list down kan apa sahaja perkara yang membuatkan dia rasa tidak selesa ataupun dia tengah marah pada saat ketika itu. Nak Zainal kata jangan memendam rasa dan suarakan pendapat ataupun beritahu apa masalah yang sedang dialami ataupun communicate dan sebagainya. Kalau Caprice bagaimana? Same thing. So, talk to someone, share your feelings to someone. Take your medication. Tapi masalah pasal stigma balik, I remember I say, guys, I put a story on my IG taking my sleeping pill. Okay. Tiba-tiba wartawan blog semua highlight the sleeping pill and you baca comments, oh dia dah gila dah, dia dah gila. I'm like, guys, ubat tidur ni nak buat I tidur sebab I nak KO. I'm emotional. Betul. Kita punya mindset tengah laju. So the sleeping pill calms you down, makes you sleep. Tapi all the blogs picked it up as Caprice ambil ubat. So the comments like dia dah gila dah. I'm like, guys, you create the stigma, you make it harder for people to cari jalan to get better. So kita memang that stigma. See, the doctor even saying yes. Because we have to change that stigma. Because people need help. Like macam orang demam, orang sakit, they need help, they need treatment. Same thing with anxiety. Betul. Dan boleh dikatakan stigma masyarakat juga sebenarnya boleh membuatkan seseorang tu hilang pertimbangan. Betul. Dan kita suka juga nak tanyakan kepada doktor, adakah peranan orang di sekeliling itu kalau kita seorang ni lebih mencetuskan kita kepada tindakan luar kawalan ini, doktor, kan? Macam Caprice, ada seorang lebih menjadi lagi fikir macam-macam. Adakah orang kata peranan orang sekeliling sangat penting? Dan sekiranya hilang pertimbangan, apa pula yang perlu dilakukan oleh ahli keluarga dan juga rakan-rakan? Okey, Fatin, Uyaina, ya. Sebelum saya jawab soalan tu, mungkin kita boleh sama-sama buat refleksi, ya, bahawa kita selalu dengar, ya, bila mana seseorang itu tidak menggunakan akal fikiran yang wajar, maka dalam keadaan itu emosi akan menguasai diri. Ya, tapi sebenarnya emosi-emosi yang hadir dalam diri kita ni dia ada fungsi dia, ya. Dia ada fungsi, dia ada tujuan, dia ada kebaikan dia. Ia membawa maklumat tentang situasi yang kita hadapi untuk kita menyemak balik apa bentuk pemikiran yang kita miliki sehingga tercetus emosi yang sedemikian. Ya, dan saya suka juga nak berkongsi, ya, menurut dialektik behavior terapi, tiada istilah betul atau salah terhadap emosi-emosi ni. Yang disebut sebagai salah benar ni interpretasi kita saja. Ya, yang jadi isunya adalah bila you get overwhelmed with that emotion dan you tak boleh nak kawal. Sepatutnya, ya, emosi tadi dapat disalurkan dengan cara yang lebih berkesan. Ya, tadi soalan yang tadi lebih pada stigma, ya. Saya rasa kita perlu menghormati individu-individu yang perjalanan hidupnya diuji dengan kesakitan, ya, dengan kesakitan sama ada fizikal ataupun mental. Ya, dan sebenarnya kita kena tahu bahawa sakit mental ni dia sebenarnya is just like any other illnesses. It has to be treated. Okay. Ya, dan dia ada peluang untuk sembuh. Okay. Ya, jadi kadang-kadang stigma masyarakat seperti yang Caprice sebut tadi ini yang menghalang individu-individu yang memiliki isu kesihatan mental ni dari hadapan untuk mendapatkan pertolongan. Ya, jadi kadang-kadang masyarakat menyumbang, ya, kepada keadaan mental seseorang individu bertambah teruk. Ya, stigma tu. Ya, Yana, kalau dapat, ya, saya nak kongsi sikitlah, ya. Silakan. Saya nak kongsi juga lah bagaimana cara nak mengelak daripada situasi luar kawalan ni, kan. Ya, jadi tadi kita dah sebut bahawa emosi-emosi yang hadir tu dia ada tujuan, dia ada kebaikan dan sebagainya. Jadi jika ditanya bagaimana mengatasi ataupun mengelak situasi luar kawalan, jawapan pertama sekali adalah perlu acknowledge ataupun mengakui kehadiran gangguan emosi tersebut. Ini yang pertama, ya, doktor? Yes, you tak boleh deny, you tak boleh bypass. You kena akui kehadiran rasa tu. Ya, dan saya suka juga nak mencadangkan satu konsep ataupun teknik daripada Gestalt therapy, iaitu increase awareness of our emotion. Tingkatkan kesedaran tentang kehadiran emosi tersebut. Sebab kita tak dapat nak manage emosi kita kalau in the first place kita tak sedar kehadiran emosi itu. Kita tak pasti emosi apa yang kita ada. Kita sakit ke, kita fear ke, kita takut.
ataupun kita rasa tak selamat ke apa, kan? Ya, dan kita being present with that emotion. Kalau you rasa nak menangis, just let it out. Jangan tahan-tahan. Baik. Ya, jangan pretend, ya. Dan kemudian setelah you lakukan pengakuan, you mengakui dan you sedar kehadiran rasa tersebut, barulah cari jalan untuk channel out your emotion into a healthy way. Antaranya boleh lakukan teknik pernafasan lah, ya. Bila kita sebut breathing in and out ni, dia seolah-olahnya macam kedengarannya seperti klise kan, tapi teknik ini sebenarnya sangat powerful. Dia boleh menenangkan emosi dan menjadikan kita berada pada tahap manageable level. Ya, and go get fresh air. Jangan berkurung dalam bilik. Stay connected with people macam Catherine sebut tadi. Dia react tu adalah kerana dia alone, right? Right? Jadi antara yang boleh kita cadangkan adalah you nak channel out your emotion, stay connected with people yang you percaya, yang you feel comfortable to be with. Betul. Ya, dan katakan semua bentuk cara-cara ni telah you lakukan tapi you masih lagi rasa you tak selesa, tak boleh tidur malam, you rasa terganggu emosi you yang berpanjangan, jangan tunggu lagi, dapatkan bantuan profesional. Who get help. You can see the counsellors and boleh terus ke pusat kesihatan ataupun hospital yang berdekatan dengan kediaman kita, terus ke bahagian emergency, ceritakan keadaan sebenar, pihak hospital akan merujuk kita ke bahagian tertentu untuk proper analyse tahap kesihatan mental yang kita alami. Doktor, saya kira apa yang doktor katakan ni juga boleh kita katakan seperti ketepikan stigma masyarakat, dan untuk situasi ini perlunya untuk kita jadi selfish atau pentingkan diri demi kesejahteraan diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Baik, Caprice, doktor, di hujung perbincangan kita ni mungkin seringkasnya Caprice ada sesuatu yang nak disampaikan kepada mereka yang mungkin berada dalam situasi yang sama seperti Caprice sehingga membawa kepada hilang pertimbangan ni. Sure. I think ramai sekarang memang tertekan dengan situasi ekonomi, family. So if you are stressed, if you are depressed, go get help. Jangan don't delay it. Go get help. That's very, very important. Don't put yourself in a room. Don't berkurung in a room. Talk to someone. Find an activity yang you suka. Pergi gym ke, main badminton ke, Mainan kucing ke. Or if you feel it's critical, where you start talking to yourself or you feel like nak bunuh diri, go to the hospital. I mean, serah diri. See a psychiatrist. I need help. Betul. Baik, dan dari doktor sendiri secara ringkasnya, doktor? Okay, you just listen to your body sensation. Kalau katakan dada kita sentiasa berdebar, you sweat a lot, itu semua badan kita memberi sign bahawa you need to do something about it. Dalam keadaan itu, yang paling penting adalah diri kita. Fikirkan tentang diri, fikirkan kesihatan diri, fikirkan sayang diri. Jadi go and get help. Sama macam yang Catherine sebut tadi. Go get help. Tak perlu fikir apa pandangan orang, apa persepsi orang dan sebagainya. Yang paling utama adalah go get help for you to get better, for you to feel better. Wow, saya kira itu adalah rumusan terbaik dari Dr. Fatahiyah dan juga Caprice. Saya suka bila doktor kata listen to your body sensation. Wah, bunyi dia tu nampak macam wow, tetapi memang betul pun apa yang dikatakan oleh doktor. Dengar kepada diri kita, apa yang dikatakan oleh tubuh badan kita sebenarnya memainkan peranan penting untuk apa tindakan yang akan kita lakukan. Dan ini sememangnya memberi satu semangat baru kan untuk mereka yang sedang menghadapi hilang pertimbangan atau ada masalah-masalah yang mungkin mereka sendiri tak dapat atasi. Terima kasih kita ucapkan kepada dua tetamu kita, Dr. Fatahiyah Yahya dan juga Caprice, kerana sudi bersama dengan wanita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan hilang pertimbangan ini. Betul, dan sekejap lagi kita akan bersama dengan anda tentang terapi minda dengan DIY, yang mana dikatakan bermain dengan anak patung adalah salah satu daripada terapi yang boleh dilakukan untuk mengalih perhatian dan mengurangkan kegelisahan mereka yang mengalami tekanan. Selain melakukan aktiviti kerohanian, berkebun ataupun memelihara haiwan peliharaan, melakukan aktiviti DIY juga boleh dijadikan terapi. Menarik ini. Jadi pastikan anda bersama dengan kami sekejap lagi. Betul. Wanita hari ini.
Kembali lagi bersama kami di Wanita hari ini. Kalau tadi kita dah berkongsi berkenaan dengan bila hilang pertimbangan, tapi jangan risau kerana bila anda hilang pertimbangan, anda boleh lakukan sebarang aktiviti untuk anda mengurangkan, jadi lebih rasional dan juga dapat orang kata masa yang terbaik untuk diri sendiri. Dan hari ini kita akan berkongsikan satu lagi aktiviti DIY Dolls by Mawar, dan di sebelah saya kita bersama dengan Syamsina Walis Muhammad Aris, pemilik Dolls by Mawar atau lebih mesra dipanggil Mawar. Apa khabar Mawar? Khabar baik. Mawar, saya tengok tadi kan ada anak-anak patung. Yang paling saya geram sekali, ni penyangkut baju ni mana dia dapat ni? Dan ini sebenarnya lah terapi untuk kita dalam kita lebih rasional, ada masa untuk diri sendiri. Bagaimana sebenarnya ilham terciptanya nak lakukan doll ni Mawar? Okey, sebenarnya dalam tahun 2017 saya berhenti kerja. Jadi bila kita berhenti kerja, tak pernah berhenti kerja. Tiba-tiba kita berhenti kerja, kita tak tahu apa nak buat. Okey. Sambil-sambil tu jom kita tunjuk juga. Sambil-sambil kita sembang tu Mawar, kita nak tunjuk demo juga dekat penonton boleh. WHI. Dia nak try yang ni. Alah, hai comelnya. Okey, ini dia pelbagai saiz lah ya. Dia ada pelbagai saiz, ada yang kecil, ada yang besar. Okey, tadi Mawar dikongsikan berhenti kerja terus fokus kepada perniagaan ini. Untuk mengisi masa lapang sebenarnya. Sebab bila kita tak buat apa-apa, kita stres. Betul. Right? Jadi untuk mengelakkan diri kita daripada fikir yang bukan-bukan, kita buat sesuatu yang comel, yang cantik, yang boleh menyeronokkan hati. Orang ingat main doll ni untuk budak kecil. Tapi saya 46 sebenarnya saya pun baru tahu Mawar hari ini yang sebenarnya dulu-dulu memang kita main doll. Lagi-lagi siapa tahu kan yang anak patung kertas yang lipat apa? Exactly. Dia punya tu kan klip kan. Okey, hari ini Mawar bawakan kita patung yang orang kata lain sikit level dia. Kita nak pakaikan baju. Okey. Sambil-sambil tu kan Mawar, apa sebenarnya, apa yang membolehkan patung ini menjadikan sebagai terapi? Kita ralit ke apa? Saya bukan pakar lah, tapi saya boleh cakap dari segi bermain. Bermain adalah satu yang seronok. So bila kita seronok, so the happy hormones pun akan keluar dan kita akan fokus pada aktiviti tu. Dan dolls kan cute, cantik. Jadi benda-benda yang cantik akan menghasilkan perasaan yang positif. Benda-benda betul. Lagi satu dia kalau kita buat ni, kita jadi macam orang kata ralit. Jadi bila kita ralit tu hilanglah sekejap segala yang masalah yang difikirkan. Kita boleh pakaikan hijau. Wah, comelnya. Saya tak tahan lah sebab dia kecil dan macam manalah kan nak proses nak menghasilkan patung ni bagaimana? Apa antara cabaran ni Mawar? Okey, dia tak ada cabaran. Dia sebenarnya kita dia handbag. Kita belajar. Kita isi masa kita dengan belajar, dengan praktis, try and error, kita pilih-pilih baju. So semua ni aktiviti yang sangat seronok. Betul. Dan menghiburkan. Mawar memang seorang diri ataupun ada tim ataupun ahli keluarga yang saya membantu? ada tim. So saya yang mereka dan saya juga yang menjahit dan saya juga yang menjual. Jadi semua itulah Dolls by Mawar ini. Yes. Ini kalau kita tengok patung perempuan, ada ke pasangan dia? Oh, pasangan dia tak ada. Tapi ada kakak dia. Oh, kakak dia beradik lah ni. So you boleh try untuk pakaikan baju yang ni. Allah. Hai. Mawar, kalau kita tengok daripada detailing menjahit dan sebagainya, bukan biasa-biasa ni sebenarnya kan Mawar memang ada asas menjahit ke sebelum ini? Sebenarnya saya memang ahli keluarga saya semua daripada ada asas menjahit, ada asas seni. Seluar pakaikan dia kain ni. Alah. Mana baju dia Mawar? Skirt dia. Oh, wow. Ni dah macam stylish saya. Pakai inner, lepas tu pakai di luarnya. Okey, kita masukkan. Yes. Okey. Ini boleh jugalah ibu-ibu di rumah kan nak menghabiskan masa dengan anak-anak pun boleh juga kan luangkan masa. Anak-anak betul. Kita juga salah satu untuk distress. Sama tak? Okey. Dan bajunya ada kasut. Masya Allah. Tapi kaki dia tak nampak Tapi bolehlah. Kita pakaikan kasut. Saya geram sebenarnya Mawar. Ni belah sinilah kan? Okey. Dan ada kasut, ada beg tangannya, tudung dan juga serba-serbilah. Kalau mereka di rumah kan macam berminatlah, mana dia nak dapatkan ini? Actually kita boleh sekarang ni internet penuh dengan cara-cara buat. Jadi kita boleh juga
refer dekat internet, refer dengan buku, bercara-cara. Kalau kita ada asas menjahit, insya-Allah kita boleh buat. Oh, okey. Ini dia punya. Okey, ini saya ajar. Okey, macam mana tu Mawar? Okey. Sambil-sambil tu Mawar boleh jugalah, saya tahu penonton dah geram je tengok mana nak dapatkan ni. Kalau nak tahu juga boleh IG Mawar kan? Boleh follow IG Mawar di Dolls by Mawar. Ada apa lagi selain daripada dolls ni Mawar? Saya buat craft lain macam pouch, kita buat keychain, kita buat sejadah mini. Semua-semua ni aktiviti-aktiviti yang memang seronok dan sangat-sangat menggembirakan. Betul. Saya tengok Mawar pun macam terhibur walaupun dia memang selalu buat benda ni. Saya memang suka dolls dari kecil. Itulah dia Dolls by Mawar. Sambil-sambil saya nak terus bermain dengan dolls ni. Apa kata kita berhenti rehat seketika? Kembali lagi selepas ini bersama saya dan juga Yana. Jom. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita hari ini. Dah banyak sebenarnya yang kita kongsikan dan saya kira ada satu lagi figura hebat yang boleh dijadikan inspirasi buat kita semua. Kami nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada penuntut Fakulti Perakaunan Universiti Teknologi Mara UiTM, Nur Anis Syafiqah Zumi Azlan yang telah pun memperolehi markah tertinggi di Malaysia dan dunia dalam pengurusan maklumat pada peperiksaan ACCA Foundation in Accountancy FIA Disember 2021. Susah tau. Betul. Bukan dekat Malaysia je, seluruh dunia tau. Betul, dan Anis berkongsikan antara tips beliau adalah berkomunikasi baik dengan lecturernya, pensyarahnya. Itu kan kita harap dapat memberi inspirasi kepada adik-adik kita kan. Saya bangga sebenarnya, saya UiTM. Jadi ini salah satu kejayaan daripada wanita sendiri. Tahniah kita ucapkan kepada Anis. Okey. Yana, tadi awak tak cemburu ke tengok saya? Itulah saya tengok comel je, geram je kat Mawar kita buat kan. Saya ada hijab pula tu. Ya, dia punya lipstick tu. Okey. Baik, itu berkenaan dengan topik kita pada hari ini, bila hilang pertimbangan dan apa sebenarnya outlet lain yang boleh anda lakukan untuk menyalurkan energi yang negatif itu kepada sesuatu yang lebih positif. Dan esok pula di Wanita hari ini akan kembali dengan topiknya vaksin untuk kanak-kanak. Ini khusus untuk ibu bapa lah, saya dan juga anda di rumah yang mana apa antara keberkesanan tips-tips apa yang perlu disediakan sebelum kita menghantar anak kita ke vaksin, esok kita akan kongsikan. Betul. Lebih khusus lagi vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak. Mungkin ada dalam kalangan ibu bapa yang rasa gusar, adakah selamat untuk anak-anak mereka, apa yang mereka perlu tahu, adakah kesan ataupun side effects yang sama dengan orang dewasa, semuanya akan dikupas esok. Untuk hari ini, terus jaga diri anda, jaga SOP. Saya dan Yana undur diri dulu, kita bersua lagi esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Keluarga kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur